Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Rita Aloysius Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 16 Mac 2020. Berita Pagi Sabah kami mulakan dengan perkembangan terkini jangkitan COVID-19 di Sabah. Setakat semalam, Sabah mencatat 23 kes baharu menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan tersebut di negeri ini meningkat kepada 49 kes. Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat dalam kenyataan memaklumkan 23 kes itu tambahan kepada 26 kes positif COVID-19 yang direkodkan pada Sabtu. Daripada jumlah itu, 44 warga Malaysia termasuk seorang perempuan manakala 5 individu warga Indonesia. Lahad Datu merekodkan jumlah kes positif tertinggi dengan 14 kes, diikuti dengan Kota Kinabalu 9 dan Tawau 8 kes. Manakala 5 kes di Kinabatangan, 3 di Tuaran, 2 kes masing-masing di Kunak, Putatan dan Sandakan. 1 kes masing-masing di Beaufort, Kota Belud, Papar dan Sipitang. Berdasarkan kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, kes positif itu kebanyakannya membabitkan peserta Perhimpunan Tabligh di Masjid Seri Petaling baru-baru ini. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal berkata, kerajaan bimbang dengan peningkatan jumlah jangkitan COVID-19 di negeri ini dan telah mengambil tindakan pantas untuk menutup buat sementara waktu masjid dan surau di kawasan yang tercemar jangkitan virus itu. Pegawai kesihatan juga telah dan akan terus mengesan kedudukan individu yang mempunyai kontak dengan jemaah yang terlibat dalam perhimpunan itu. Lebih banyak langkah dijangka diambil bagi mengawal penularan virus berkenaan di negeri ini. Perkhidmatan rawatan pesakit luar di klinik dan Jabatan Kecemasan Kes Zon Hijau Hospital Queen Elizabeth I akan diambil alih oleh klinik-klinik kesihatan berdekatan secara berperingkat dan akan berkuat kuasa sepenuhnya mulai Khamis ini. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi dalam satu kenyataan bagaimanapun berkata rawatan kecemasan untuk kes kritikal zon merah dan kes separa kritikal zon kuning serta perkhidmatan klinik bakar masih diteruskan di Hospital Queen Elizabeth I seperti biasa. Katanya langkah tersebut bagi membolehkan pihak hospital memberi tumpuan sepenuhnya pengurusan pesakit COVID-19. Datuk Dr. Christina berkata perkhidmatan pesakit luar di Hospital Papar juga akan diambil alih Klinik Kesihatan Ibu dan Anak KKIA Papar mulai hari ini bagi membolehkan pihak hospital melakukan perkhidmatan saringan demam. Sementara itu, katanya program derma darah perlu diteruskan bagi memastikan bekalan darah di hospital tidak terjejas. Penderma darah juga digalak datang terus ke mana-mana tabung darah hospital di seluruh negeri. Kerajaan negeri mempertimbangkan untuk melanjutkan cuti sekolah yang sedang berlangsung ketika ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal berkata, langkah itu bagi menangani penularan jangkitan COVID-19 di negeri ini. Datuk Syafiee berkata langkah itu bagi membendung penyebaran wabak COVID-19 di kawasan berisiko tinggi. Orang ramai juga diminta mengelak perjalanan yang tidak penting dan sentiasa peka terhadap nasihat serta amaran KKM. Kerajaan akan melakukan apa sahaja langkah untuk menghentikan penularan COVID-19 dan meminta kerjasama orang awam agar tidak panik serta memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa. Sementara itu, Universiti Malaysia Sabah UMS akan melaksanakan pembelajaran secara dalam talian kepada para pelajarnya bermula hari ini susulan penularan COVID-19. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMS Profesor Dr. Rashid Mail dalam kenyataan tersebut memaklumkan semua kuliah dan tutorial akan dijalankan secara dalam talian sehingga ke suatu tarikh ditetapkan. Turut ditangguhkan semua aktiviti akademik berbentuk praktikan dan di luar kelas. Gereja Seventh-day Adventist Mission of Sabah menyambut baik saranan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin agar semua perhimpunan termasuk persidangan antarabangsa, sukan, acara keagamaan dan kemasyarakatan ditangguhkan atau dibatalkan buat sementara waktu. Setiausaha Eksekutifnya Pastor Jibril Simbah berkata langkah pencegahan wajar diberi perhatian bagi mengelak COVID-19 terus menular di negeri ini. Gereja Seventh-day Adventist di seluruh dunia juga sudah menyatakan garis panduan tersebut seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita, dan bekerja keras dan bekerja sama untuk menangani ataupun langkah-langkah mengawal
wabak COVID-19 ini. Berikutan itu pihaknya telah memaklumkan pemimpin gereja dan pendeta daerah di kawasan masing-masing berhubung saranan tersebut. Pastor turut menasihatkan orang ramai supaya mengamalkan gaya hidup sehat dan mematuhi garis panduan yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan dalam mencegah jangkitan COVID-19. Beliau juga berharap orang ramai tidak panik dan melakukan pembelian di luar kebiasaan selain sentiasa mengikuti laporan semasa COVID-19 di saluran yang sahih. Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Sandakan mengesahkan tiada pembelian panik di Sandakan susulan jangkitan COVID-19 di daerah itu. Aktiviti perniagaan di premis beli belah dan kawasan tumpuan orang ramai berjalan seperti biasa dan terkawal. Keputusan itu berdasarkan pemeriksaan pejabat KPDN-HEP di 15 buah premis sekitar Sandakan, Beluran dan Kinabatangan. Ketua Cawangan KPDN-HEP Sandakan, Muhammad Hashim dalam kenyataannya memberitahu pemeriksaan turut mendapati tiada permintaan luar biasa terhadap tisu tandas dan barangan keperluan seperti gula, tepung gandum, minyak, masak dan beras. Bagaimanapun pengguna dinasihatkan supaya tidak melakukan pembelian panik kerana bekalan tersebut mencukupi. Peniaga turut diingatkan supaya tidak mengambil kesempatan mengaut keuntungan dengan menaikkan harga barang. Jika sabit kesalahan, tindakan boleh dikenakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Jangkitan COVID-19 mula memberi kesan kepada peniaga dan orang awam terutama di kawasan tumpuan tamu mingguan di Putatan berikutan berkurangnya jumlah pengunjung berbanding bulan lalu. Tinjauan pemberita RTM di lokasi itu mendapati kebanyakan peniaga meluahkan rasa bimbang kerana menjejaskan pendapatan mereka, apatah lagi suasana lengang itu bermula sejak pertengahan bulan lalu. Memang ada perubahan. Sejak mulainya virus-virus yang melanda ini, kunjungan di tamu Putatan sangat kurang sekali dan menjejaskan pendapatan peniaga di sini lah. Berjualan pun memang penting juga lah. Kalau kita tidak berjualan macam mana? Kita ini mau cari makan, habis beginilah kita punya penghidupan, kita mesti penting juga lah kalau kesehatan kan. Ia memang memberi kesan yang besar kepada kebanyakan perniagaan. So, saya akui suasana amat berbeza pada Sabtu dan Ahad sekarang. Malah jualan serta hasil pendapatan merosot. Sementara itu, orang awam yang ditemui juga memohon Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS membuat pemeriksaan di kawasan tumpuan ramai. Memandangkan masalah coronavirus ini begitu mudah untuk berjangkit, jadi mungkin pihak kesihatan sepatutnya bergerak ke mana tempat yang ramai macam begini untuk test pesakit lah, orang awam maksud saya. Kalau boleh Jabatan Kesehatan Putatan ini kasih terang lah, kasih lengkap macam mana kita punya, macam berapa orang sini, sebelah mana Pasir Putih kah, atau di mana-mana kah, di Ketiau kah, atau di mana-mana lah. Sebab kita pun tidak tahu, saya pun tidak tahu yang ada jangkitan di sini nih. Sementara itu, aktiviti sukan dan riadah yang menjadi kesukaan orang ramai dalam mengekalkan gaya hidup sehat juga terkesan. Tinjauan kru RTM di Kompleks Sukan Kota Kinabalu di Likas mendapati suasana agak lengang berbanding sebelum ini. Pengunjung sekarang amat kurang. Ini mungkin disebabkan oleh coronavirus. Saya harap pengunjung dapat menyediakan barang-barang kebersihan tangan seperti hand sanitizer begitu. Meskipun begitu, terdapat juga ibu bapa menghantar anak mereka untuk menjalani latihan sukan seperti renang. Memang sekarang sunyi, tapi untuk semua waktu saya. Sini kesihatan diri sangat penting. Sentiasa memastikan kesihatan sendiri, basuh tangan. Sebab berenang tidak pakai mask, jadi berenang saya. Itu saya. Jadi lepas berenang, mandi, pakai sabun, itu saya. Jaga kebersihan sendiri. Kami jarang mau absen kami punya kelas lah. Lagipun kami tidak ambil langkah macam tidak berenang sebab kami nampak Facebook bilang, doktor pun cakap kolam renang dia ada anti itu klorin.
safe for swimming lah. Sebab itu klorin dia boleh macam kasih mati itu kuman bah. Junior Chamber International JCI Sabah mempelawa golongan belia di negeri ini menyertai Anugerah Belia Cemerlang Malaysia 2020. Penyertaan terbuka kepada belia berumur 18 hingga 40 tahun dan cemerlang dalam pembangunan belia. Naib Presiden JCI Malaysia merangkap pengerusi JCI Sabah, Jerry Tew berkata 10 kategori anugerah dipertanding melibatkan ekonomi dan perniagaan, politik, undang-undang serta berkaitan kerajaan, kepimpinan dan pencapaian akademik, budaya alam sekitar, sumbangan kepada kanak-kanak, kesukarelawan dan kemanusiaan, pembangunan teknologi, jati diri dan inovasi perubatan. Kenapa JCI Malaysia kita mau buat ini anugerah? Kerana ini Malaysia ini 10 most outstanding people. Sepatut dorang buat ini kerja-kerja komuniti ataupun benefit kepada kita punya Malaysia. Dia akan boleh impact yang besar kepada orang muda-muda. Semua penyertaan perlu dikemuka kepada pihak penganjur selewat-lewatnya 30 Jun ini. Anugerah Belia Cemerlang Malaysia tahun ini akan berlangsung 19 Oktober di Alusta, Kedah. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Rita Alusius Malik. Salam sejahtera dan sayangi Malaysiaku.